Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam. Okay, untuk hari ni cikgu bagi video je lah. Okay, untuk kelas kita pergi kepada hukum gas. Okay, kita pergi kepada hukum gas. Okay, tengok kat sini. Okay, dia bagi contoh. Okay, ada satu beg berisi udara. Okay, so bila awak tekan atau awak mampatkan, okay, cuba awak try lah nanti, ataupun selama ni awak pernah tengok kan, awak try mampatkan apa jadi pada beg tu, plastik tu. Okay, dia seolah-olah jadi besar, jadi kembung. Okay, so ni berkait rapat dengan hukum gas. Okay, so dekat dalam beg ni dia ada molekul-molekul udara. Okay, ada molekul udara. Okay, molekul udara, molekul gas. Okay, so dalam sekitar kehidupan kita ni, dalam sekeliling, ada molekul gas. Okay, so bila kita cerita pasal hukum gas, ada 3 benda yang berkait rapat, yang awak kena tahu berkait rapat dengan hukum gas, iaitu tekanan P, tekanan, isi padu, dan juga suhu T. Okay, 3 benda ni je yang kita akan tengok dalam hukum gas. Tekanan, isi padu, dan juga suhu. Okay, so kita akan tengok kelakuan molekul berdasarkan teori kinetik gas. Okay, contoh dekat sini. Okay, contoh awak boleh tengok, ini adalah satu model. Okay, model di mana bekas. Okay, dalam bekas ni yang merah tu. Okay, yang merah tu adalah gas, molekul gas. Okay, molekul gas dia takkan berubah. Okay, kalau kata dalam bekas tu ada mula-mula 10 molekul gas. Okay, walaupun isi padu bekas tu dibesarkan ataupun dikecilkan, isi padu gas tu dia tetap akan sama. Okay, dalam isi padu bekas yang tertutup lah. Okay, dalam bekas yang tertutup. Okay, macam ni bekas ni bertutup. Okay, so kita tengok ada 3 benda. Yang temperature, volume dan pressure. Temperature, suhu, volume, isi padu, dan pressure. Pressure, tekanan. Okay, so benda yang cikgu nak awak tengok adalah yang pertama, pergerakan molekul. Okay, pergerakan molekul. Pergerakan molekul-molekul gas. Okay, so kita tengok, sebelum tu kita pergi dulu kepada tekanan. Okay, apa yang dimaksudkan dengan tekanan? Okay, tekanan adalah sebenarnya bagi molekul gas ni daya per unit luas, ataupun dekat sini adalah kekerapan. Okay, tekanan yang ni dia kira sebenarnya adalah kekerapan molekul gas tu menghentam bekas. Okay, kekerapan molekul tu menghentam bekas. Okay, itu adalah tekanan. Sekejap, cikgu balik. Okay, dia menghentam dinding bekas. Okay, so molekul gas ni bila awak tengok yang merah tu, okay, yang biji-biji merah tu, dia bergerak secara bebas, secara rawak. Okay, maksudnya dia tak bergerak secara satu tempat je lah. Okay, dia bergerak ke sana, ke sini. Okay, kemudian dia berlanggar dinding bekas. Okay, so itu yang dia baca tekanan. Okay, tekanan actually kekerapan dia melanggar dinding bekas. Okay, so let's say cikgu kurangkan isi padu. Okay, volume ni. Okay, mula-mula 744 liter. Okay, cikgu kurangkan jadi 344 liter. Okay, 344 liter. Okay, tengok apa yang berlaku pada molekul gas. Okay, dia bergerak lagi laju dan dia menghentam dinding lagi banyak lah.
okey, kekerapan dia bertambah. So tengok pada tekanan. Okey, tekanan dia jadi 2.33 atmospheric atm. Okey, itu adalah SI unit untuk adalah unit untuk tekanan. Okey, so dekat sini makin kecil isi padu, tekanan bertambah. Yang ni kita nanti tengoklah hukum-hukum gas. Okey. Contoh cikgu besarkan balik. Okey, 864 liter. Okey. Tengok molekul bergerak perlahan berbanding dengan isi padu yang kecil tadi. Okey, ni isi padu besar. Okey, molekul bergerak perlahan. So kekerapan dia melanggar dinding berkurang. So tekanan pun berkurang. Jadi 0.93 atmospheric. Okey, so antara tekanan juga tekanan dan juga isi padu. Okey. So cuba tengok pula yang ni kita ubah tekanan dengan tekanan. So dia akan mempengaruhi isi padu. Yang penting suhu sama. Okey. So tengok pula kepada suhu. Okey, suhu. Okey. Let's say cuba kurangkan. Okey, kita fixkan. Okey. Okey. So let's say okey, cikgu sejukkan suhu ni. Okey, cikgu sejukkan suhu. Okey, cikgu sejukkan suhu. Tengok apa yang berlaku pada molekul gas. Okey. Yang penting isi padu tetap. Okey, apa yang berlaku pada molekul gas? Molekul bergerak secara perlahan. Okey, so bila bergerak secara perlahan, kekerapan dia melanggar dinding pun kurang. So bermaksud tekanan pun kurang. Okey, cuba kalau cikgu panaskan. Panaskan bekas ni. Okey, apa jadi pada molekul gas? Okey, dia bergerak laju. So bila bergerak laju, makin banyak dia menghentam dinding dinding bekas. So tekanan pun bertambah. Macam tu. Okey. So basically dalam hukum gas kita akan tengok tiga benda ni je. Okey, suhu, isi padu dan juga tekanan. Okey. So pergerakan, okey, tekanan, suhu dan isi padu gas berdasarkan teori kinetik gas. So ada 3 ciri gas iaitu tekanan, suhu dan juga isi padu. So macam tadi. Okey, tekanan. Okey, tekanan. Okey, so kita boleh tengok gas tu bergerak secara rawak. Okey, so bila dia berlanggar, okey, molekul gas berlanggar dan juga dinding dengan dinding bekas dan melantur balik, dia ada daya. Okey, daya yang dikenakan ke atas dinding. Okey, maksudnya ni bekas tadi. Okey, ni bekas, dia hentam dinding, kemudian dia melantur balik. Okey, bermaksud dekat dinding ni, okey, dia ada daya. So sebenarnya tekanan gas ni adalah daya per unit luas. Okey, itu yang dimaksudkan dengan tekanan gas. Okey, suhu pula. Okey, suhu. Okey, bila meningkat, suhu meningkat, tenaga kinetik purata pun meningkat. Okey, suhu meningkat, tenaga kinetik meningkat. Okey, bila dia bergerak laju. Okey, bila dia bergerak laju, kan suhu makin, bila kita tambah suhu, okey, dia makin gerak laju. Okey, so bila dia laju, tenaga kinetik pun bertambah. Okey, kemudian isi padu. Okey, so molekul dia akan memenuhi ruang bekas tu lah.
Okay, dia akan memenuhi ruang bekas. So, isi padu gas sama dengan isi padu bekas. Okay, so kalau bekas tu 240 liter. So, isi padu gas pun sama dengan isi padu bekas. So, ada 3 lah. Okay. P. P, tekanan isi padu dan suhu. Okay. So, kita tengok pada kuantiti SI unit, simbol dan juga unit lain. Okay. So, yang pertama, tekanan. Okay. Tekanan P. Okay. So, SI unit dia adalah Pascal. Okay. So, macam mana kita nak tulis Pascal? Kita tulis dia PA. Okay. PA. Dan yang unit lain yang awak boleh tulis CMHG, CMH2O, MMHG, yang awak tengok, yang awak dah pernah belajar lah. Okay. Next. Okay. Next. Banyakkan lagi. Next. Isi padu. Okay. Isi padu V. Okay. So, SI unit dia adalah meter kuasa 3. Okay. So, awak boleh tulis sebagai M kuasa 3. So, simbol lain. Simbol lain. CM kuasa 3. MM kuasa 3. Mikrometer kuasa 3. Banyak lagi lah unit lain. Okay. And last sekali, suhu. Okay. Suhu. Suhu. Okay, awak tulis sebagai T. Okay, so T, SI unit dia adalah Kelvin. Okay, suhu untuk SI unit untuk suhu adalah Kelvin. Dan awak nak tulis dia punya simbol K. Tadi kalau kuning. Okay, K. Okay, suhu lain, unit lain untuk suhu. Okay, unit lain untuk suhu. Degree Celsius, degree Fahrenheit. Dua ni je lah, degree Celsius, degree Fahrenheit. Okay, so dekat dalam hukum gas memang 3 ni je. Okay. Ciri-ciri gas. Tekanan, isi padu dan juga suhu. Okay, so bila kita cerita pasal hukum gas, okay, bila cerita pasal hukum gas, okay, untuk menyelesaikan masalah, ada satu segitiga kita akan buat. Bentuk segitiga macam ni. Okay, macam ni. Okay. Di mana atas ni P, V, T. Okay, P, V, T. Okay, P tekanan, V isi padu, T suhu. Okay, so nak tengok hukum gas, nanti sekejap lagi kita akan tengok macam mana nak guna ni. Okay, so yang penting bila cerita pasal hukum gas, bila penyelesaian soalan, penyelesaian masalah, kira-kira ataupun suruh penerangan, okay, memang benda ni kita berdasarkan ni PV T segitiga. Okay.
So, dekat teori kinetik gas, sampai sini je lah dulu. Okey, teori kinetik gas. Okey, teori kinetik gas tadi itulah. Kalau tekanan, molekul bergerak secara rawak. Daya per unit luas. Okey, dan isi padu. Kalau isi padu gas bersamaan dengan isi padu bekas. Dan suhu, makin meningkat suhu. Okey, kalau suhu bertambah, tenaga kinetik molekul bertambah. Okey, itu adalah teori kinetik gas. Nanti kita akan tengoklah macam mana penyelesaian masalah. Okey. Okey, so sampai sini je dulu untuk teori kinetik gas.